anak permata hatiku, dengar bicara dari ayahmu, seorang ibu seperti ibumu, bukan sebarang ibu. Wahai anak permata hatiku, ku timbang di kau sejak kecilmu hingga dewasa engkau menentu. Pilihlah hidup di jalan yang satu. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Pak Abid yang telah menyanyikan lagu Wahai Anak. Ya, wahai anak permata hatiku. Ya, jadi subhanallah. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini, tuan-puan, bapak ibu di mana juga berada? Pak Ji batuk sikit hari ini. Baru saja kita balik, kita berada di balik pergi tengok satu projek pesantren yang sebenarnya, ya. Masya Allah. Tetapi walau macam mana pun, ya, Pak Ji rasa gembira lah bagi memperkatakan satu tajuk yang sangat-sangat penting. Seorang ibu bukan sebarang ibu. Masya Allah. Asalnya apa yang Pak Ji nak ceritakan begini, bahawa ketika ibu itu sedang mengandung anaknya, maka perasaan ibu akan mengalir pada perasaan anaknya. Jadi kalau ibu itu tidak gembira ketika hamil, maka anak itu juga dipengaruhi dengan perasaan tidak gembira bila dia lahir. Jadi dia jadi antisocial, dia tak mau bergaul dengan orang, dia tak mau bersama dengan orang. Sebab apa? Sebab dia dipengaruhi oleh perasaan ibu yang stres ketika dia dalam hamil itu. Jadi sebab itulah maka Bapak nak sebutkan kata bagaimana ibu ini berkorban. Sebagaimana dia menjaga kehamilannya itu, begitu dia menjaga perasaannya itu supaya jangan mentransferkan perasaan yang negatif pada anak tersebut. Ini dapat kita lihat dalam dunia pengobatan. Kalau orang sakit, luka lah. Bapak bagi contoh luka. Kalau orang tu happy, cepat sembuh luka tu. Kalau orang tu gembira, cepat sembuh lukanya. Tapi kalau orang itu dalam keadaan stres, lukanya lambat sembuh. Jadi ini menunjukkan bahawa ada connection perasaan itu dengan fizik kita. Sama juga dengan anak yang dikandung. Perasaan ibu adalah perasaan anak itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu hamil, maka gigi ibu gugur. Tulang ibu sakit. Kerana anak yang dikandungnya itu memerlukan kalsium. Jika kalsium tak cukup dalam tubuh badan ibu itu, diambil daripada gigi ibu. Diambil daripada tulang ibu. Jadi ibu nak membesarkan anak itu berkorban kalsium atau tulang yang ada dalam tubuh badannya itu. Masya Allah. Itu yang kedua. Bagaimana pula kalau berlaku preeklamsia? Anak itu ketika dia hamil, ibu kena tekanan darah tinggi yang kuat. Menjadikan ibu sentiasa kejang. Kejang itu dan tekanan darah tinggi boleh membuat ibu jatuh pada bila-bila masa saja. Bagaimana seorang ibu juga tidak ada penyakit kencing manis, tiba-tiba ketika hamil, dia ada penyakit kencing manis. Seorang ibu bukan sebarang ibu. Kemudian bagaimana asam folat, asid folat yang diperlukan.
untuk pembesaran, untuk kesihatan anak, otak anak tersebut. Di mana asid folat ini boleh didapati daripada bayam. Ya, kalau kita ambil, kita ada satu produk yang dikenali sebagai HB. HB kapsul itu adalah bayam berduri. Bayam berduri itu mengandungi asid folat. Di mana itu adalah untuk kesihatan otak anak tersebut. Dan kalau dia kekurangan asid folat ini menjejaskan. Boleh jadi anak cacat, boleh jadi gugur, boleh jadi kecacatan lah yang berlaku pada anak. Seorang ibu bukan sebarang ibu. Begitu juga ya, apa yang Pak Ina sebutkan juga dekat sini, kita tengok. Kalau ibu itu tidak sihat, sepanjang hamilnya itu, maka anak yang keluar juga tak sihat. Subhanallah. Pengorbanan inilah yang perlu kita lihatkan, bahawa betapa besarnya jasa seorang ibu kepada anaknya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang perlu kita lakukan bila seorang wanita itu hamil? Dalam ilmu pengobatan herba ada beberapa perkara yang kita kena ingat. Yang pertama, betul seperti mana yang Pak Haji sebutkan, bahawa ada penelitian yang mengatakan bahawa sekiranya berlaku kekurangan asid folat dalam ibu yang hamil ataupun dalam tubuh badan kita ini, berlaku asma. Orang asma. Penat. Guna ibu. Kerana kekurangan asid folat. Jadi begitu juga ibu asma. Ketika hamil lagi asma. Jadi apa ubat yang harus kita berikan? Nah, ini dia. Solusinya ya di satu sudut kita mengenang jasa bonda kita. Kita mengenang jasa ibu kita. Di suatu sudut kita berfikir apa yang mesti kita beri kepada ibu yang hamil tersebut. Pertama sekali ialah pastikan kita beri itu ialah bayam. Bayam itu kita ambil bayam yang berwarna merah atau bayam berduri merah yang kita kenali dia sebagai Amaranthus spinosus, iaitu bayam berduri yang kita jadikan HB kapsul yang mempunyai anthocyanin. Anthocyanin ini adalah satu bahan yang sangat penting yang menjaga sistem imuniti dalam tubuh badan kita. Ibu ketika dia mengandung, dia tak boleh demam. Kalau demam, bahaya kepada kandungan anak. Anak boleh jadi cacat juga. Ada orang pernah sebut demam Jerman menyebabkan kecacatan pada ibu. Jadi oleh sebab itu, ibu mesti stabil. Mengambil bayam itu salah satu daripada untuk stabilkan ibu. Yang lagi ibu juga jangan sampai kekurangan darah, anemia. Kekurangan darah, anemia ni bagaimana nak atasi dia? Bayam juga. Kita gunakan bayam yang berduri. Amaranthus spinosus. Baik, dua bayam ini yang telah Pak Haji cuba. Satu bayam merah. Merah betul. Merah itu adalah satu pigmen. Dipanggil anthocyanin. Dan satu lagi bayam merah juga tapi berduri. Yang mana yang lebih kuat untuk membuatkan HB ibu itu lebih kuat? Ya, dia tak jadi anemia. Bayam merah berduri. Itu yang terbaik. Jadi oleh sebab itulah di dalam kita menjaga kesihatan ibu yang hamil itu mesti menjaga pengambilan bayam itu sebagai salah satu daripada pengambilan pengobatan kita. Itu yang pertama. Kedua, seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan. Kalau dia berlaku kejang, kita katakan. Preeclampsia. Jadi dalam keadaan yang macam ni, ibu itu seharusnya mengambil albumin. Albumin itu apa? Albumin itu ialah bahan daripada ikan haruan. Ikan haruan, ikan gabus, bahasa Indonesia panggil. Ikan ubi, ikan bujuk. Itu semua jenis-jenis ikan haruan. Kalau kita katakan ikan bujuk tu, ikan haruan yang berbatik.
Kalau kita katakan ikan ubi itu ikan, orang panggil ikan ketutu, orang panggil juga ikan hantu, ikan baiduri. Jadi oleh sebab itulah maka kita lihat di kat sini bagaimana seorang ibu yang hamil mesti diberikan dengan ikan gabus, ikan haruan. Ini satu tradisi yang telah kita lupakan. Tradisi yang telah kita abaikan. Kita tengok bagaimana ya ikan haruan itu juga membuatkan otak orang itu pintar. Anak-anak kalau kita berikan ikan haruan, dia jadi pintar. Makanan ibu adalah makanan anak. Ketika dia dilahirkan, ibu menyusu. Apa yang ada dalam susu ibu ini? Ya, apa yang ada dalam susu ibu ini? Ada dua susu ibu. Satu makanan, satu air. Makanan, satu air. Yang mana makanan? Yang mana air? Air sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah makanan. Apa yang dia makan oleh ibu itu adalah makanan anak. Sebagai contoh. Pak dia bagi ya contoh. Kalau orang kata ambil spirulina, kita kata. Spirulina tu kalau ibu makan, susu pun jadi hijau. Jadi baik untuk siapa? Untuk anak. Untuk dapatkan susu yang berkualiti, susu hijau ini. Begitulah juga apabila ibu itu mengambil omega 3. Sini ada omega 3. Apa dia omega 3 itu? Omega yang baik untuk otak. Dia ada dua. Dalam omega ni ada dua. DHA atau EPA. D itu untuk otak. DHA. EPH. Ya. Jadi DHA dan EPA ini satu yang baik untuk jantung, satu untuk otak. Jadi oleh sebab itu omega 3 itu subhanallah kita dapat ambil sumbernya itu daripada ikan. Ikan yang ada lemak. Ikan yang ada minyak. Ikan tenggiri, ikan sardin, ikan kita panggil ikan King Solomon. King Solomon tu Raja Sulaiman. Baginya. Jadi ikan-ikan ini mempunyai kadar omega 3 yang tinggi. Tetapi satu hal yang kita tak boleh menafikan, peranan albumin untuk otak. Iaitu di dalam ikan haruan ataupun ikan gabus. Kalau kita ambil itu, menjadikan anak kita itu pintar, cerdik, mudah menghafal, mudah terbentuk akhlaknya. Kita tengok bagaimana pandangan beberapa ulama-ulama dulu yang mengatakan, kalau ibu yang hamil itu mengambil daging kambing, dia akan melahirkan anak yang sopan dan santun. Bagaimana boleh berlaku demikian? Kerana di dalam daging kambing itu ada omega 3. Sama seperti ikan salmon, ikan tenggiri biru, ikan kod, ikan tuna, ada di dalam daging kambing. Yang kedua, di dalam daging kambing itu, dikatakan kalau diambil, ibu yang hamil itu ambil, kerana tidak ramai orang yang suka minum ambil daging kambing ni. Tetapi kalau ibu nak, boleh kita cuba. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibn Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah. Apa kata Ibn Khaldun? Ibn Khaldun kata, kamu ialah apa yang kamu makan. Kalau kamu suka makan daging kuda, kamu akan jadi orang yang cepat marah. Kalau kamu suka makan daging unta, kamu akan jadi orang yang pendendam. Kalau kamu makan daging babi, hilang maruah rasa malu kamu. Tapi kalau dia makan daging kambing, bagaimana? Ibu hamil makan daging kambing. Ini yang dikatakan. Ahlaknya akan Subhanallah. Kambing ini salah satu binatang yang Nabi kata barakah. Yang tidak ada Nabi sebelum daripada aku, kata Rasul, kesemuanya memelihara kambing. Dan aku juga memelihara kambing penduduk Mekah. Yang mana
dibayar satu qiraat atau dua qiraat. Masya Allah. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan, seorang ibu bukan seorang ibu ni, ibu dia mengambil daging kambing ketika hamil bagi melahirkan anak itu menjadi anak yang berakhlak, anak yang berhati halus. Hati kita ni, kita tak boleh kasar. Hati kita kena halus. Kalau hati kita kasar, kita tak mampu untuk mengetahui, meraba perasaan orang. Apatah lagi kalau kita jadi seorang perawat. Kita cakap kita saja. Kenapa tak melihat apa juga perasaan orang? Pak Haji bagikan beberapa bukti ialah kita ialah apa yang kita makan. Ibu hamil. Ibu hamil yang kerap mengambil air kelapa, anaknya putih. Ibu hamil yang kerap mengambil soya, anaknya putih. Ibu hamil yang mengambil rebung daripada pokok bambu itu, anak jadi hitam. Kenapa jadi demikian? Kita ialah apa yang kita makan. Contoh ya, Pak Haji bagi contoh. Hari ini kita tengok ibu-ibu yang melahirkan, anak dia kuning. Kebanyakannya kuning. Bila dia kuning, dia kena duduk di bawah cahaya biru tu. Dia duduk dekat situ. Kebanyakannya lahir kuning. Tapi ada orang yang anaknya lahir tak kena kuning. Bagaimana caranya? Ambil antiret pada setiap malam. Dia hamil, ambil antiret pada setiap malam. Anak tak kena demam kuning. Doktor terkejut. Bagaimana sentiasa orang kalau bersalin anak demam kuning. Sebab antiret itu bila diambil oleh ibu, dia akan menjadi perawatan untuk anaknya. Seorang ibu bukan sebarang ibu. Itu adalah antaranya pilihan yang dibuat oleh ibu itu adalah pilihan untuk anaknya. Tiba-tiba ibu mengambil makanan yang beracun. Contohnya, maka Allah membuat satu skrin yang sangat halus bahawa di kelenjar mamarinya, di kelenjar mamari di susunya ini, yang kita tahu bahawa susu itu terdiri pada darah merah yang mengalir ke arah susu warna putih, warna merah, tiba-tiba bertukar jadi warna putih. Tidak ada di mana kilang yang memproses untuk penukaran warna merah kepada warna putih. Ini kejadian manusia yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Maka begitulah juga racun yang masuk ke dalam ibu itu tidak menjadikan anak itu beracun. Masya Allah. Di sudut pengalaman Pak Haji, orang bercakap tentang penyakit hepatitis. Hepatitis ni berjangkit. Jangkit kita lebih teruk daripada HIV. Kerana hepatitis ini, pertama kita tak tahu siapa dia. Yang kedua, sentuh-sentuh begitu pun dia dah efek. Tetapi yang Pak Haji pernah merawat orang itu, bapaknya hepatitis, mak dia hepatitis, dapat anak tidak ada hepatitis. Macam mana boleh berlaku demikian? Macam mana ni? Mak dia hepatitis, anak dia, suami dia hepatitis, tapi mak dia tak menyusu ni. Tapi anak tak kena hepatitis. Masya Allah. Apa yang kita lihat, ada perlindungan di susu ibu itu, perlindungan. Sama seperti orang mengatakan betapa tenangnya hati seorang anak ketika dia berada dalam dakapan ibunya, bom yang jatuh di tepi dia pun dia boleh tidur nyenyak. Itulah anak. Dia rasa selamat, dia rasa selesa, dekat dengan ibu dia. Jadi oleh sebab itulah maka seorang ibu ni dia protect anaknya itu. Dia sanggup buat apa saja. Seorang ibu dia sanggup, dia tak makan asal anaknya boleh makan. Seorang ibu dia sanggup melakukan apa saja untuk anak. Begitu tingginya perasaan kasih sayang seorang ibu, bukan sebarang ibu. Jadi oleh sebab itulah Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa apakah dia yang perlu dilakukan oleh ibu ketika hamil. Yang pertama ya, kalau dia hamil, suami dia duduk dekat. Anak tu dapat rasa, dapat dengar. Pendengaran itu bukan dengan telinga. Tapi dia dapat dengar suara ayah dia tu.
anak tu bergerak. Anak dia duduk menendang, ibu dia sakit lah, ditendang sana, ditendang sini. Ayah dia sampai, bagi salam saja, anak dia berhenti, stop. Apa yang menyampai ni? Connectionnya apa? Gelombang apa yang mereka gunakan ni? 5G, 4G? Tidak ya. Ini yang dikatakan perasaan. Apa yang dirasa tenang oleh ibu, anak akan tenang. Kerana ibu rasa tenang dengan kehadiran husbandnya, suaminya, maka dengan otomatis anak juga jadi tenang. Masya Allah. Connection yang sangat besar ini bukan hanya mengalir pada susu ibu selepas bersalin, tetapi darah anak itu sama ada mewakili darah ayah ataupun darah. Bukan hanya sifat darah, tetapi mewarisi sifat orang tersebut. Kalau ibunya seorang dermawan, ayahnya seorang dermawan, anak pun juga menjadi dermawan. Kalau ketika sedang hamil itu, ibu dia membaca Quran, baca surah Yusuf lah, surah apalah, dia mahu anak dia terpintar dan sebagainya, begitulah juga apa yang akan berlaku kepada anak dia tersebut. Dia jadi begitu. Sebab itu ada banyak cerita yang mengatakan bagaimana budak-budak kecil boleh hafal Quran. Bahawa 7 tahun boleh hafal Quran. Diceritakan ibu dia bagi dengar dia mendengar Al-Quran sejak di dalam perut lagi. Jadi artinya dia mendengar. Ya. Pak Ji dah sebutkan mendengar itu bukan dengan telinga ya. Mendengar itu di otak. Telinga bawa masuk frekuensi, otak yang mentaksirkan. Jadi seorang ibu bukan seorang ibu. Okey, kembali lagi bahawa bagaimana kita perlu kalsium untuk tulang ibu. Itu juga bayam. Bayam itu kalsium. Jadi bila bayam itu diambil, dia menguatkan. Tetapi kalsium ini, dia harus ada 3. Kalsium mesti ada magnesium. Wajib kena ada magnesium. Dalam bayam, ada kalsium, ada magnesium. Lepas tu, dia bergabung dengan vitamin D. Matahari. Jadi ibu itu yang hamil kena cahaya matahari. Dia kena berjalan juga di bawah cahaya matahari pagi. Cahaya matahari itu disebut sebagai activate vitamin D. Cahaya matahari yang boleh diserap oleh tubuh. Masya Allah. Jadi Masya Allah kita tengok ya. Bagaimana ibu tu dia nak mempertahankan anaknya. Dia juga mempertahankan tulangnya. Dia perlu kepada makanan yang baik untuk ibu. Apakah makanan yang baik untuk ibu? Salah satunya ialah minum kopi radik Mas Jawan. Ini terbukti. Bila ibu tu minum kopi radik Mas Jawan, anaknya tulang kuat. Anak dia tulang kuat. Dan ibu tidak stres. Sebab pokok pasak bumi itu ialah anti-stres. Pak Ji dah sebutlah pokok pasak bumi ni, dia salah satu pengkajiannya memang betul dia hormon untuk laki-laki. Tetapi dia salah satu daripada herba yang mempunyai kesan anti-stres yang sangat tinggi. Kalau daun pokok pasak bumi kita ambil tergenggam, dia tak pecah. Menunjukkan bahawa dia mempunyai kadar tahanan daun yang tinggi. Keramah-keramah dia tak pecah. Dia mempunyai magnesium yang tinggi. Kalsium yang tinggi. Sebab apa kita ada kalsium, magnesium yang tinggi? Kita tengok daun. Dia hijau tua. Daun hijau tua itu magnesium. Itu di antaranya. Sama seperti kita tengok pokok kari pulih. Daun kari. Warna dia itu warna hijau tua. Dan memang ternyata daun kari mempunyai kalsium yang tinggi. Cuma badan tak boleh ambil. Tubuh badan manusia tak boleh ambil. Sebab dia ada oxalic acid. Bila dia ada oxalic acid, dia tak boleh ambil. Jadi oleh sebab itulah maka, apa yang Pak Ji nak sebutkan, bahawa pengambilan kopi radik itu menguatkan tulang anak tersebut. Apa buktinya? Kalau kita tengok, lepas dia bersalin, cuba kita tanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang dah pun menggunakan kopi radik ketika hamil. Apa yang berlaku ke anak?
Anak tu tulang dia kuat. Beda dengan orang anak yang tulang dia kuat, dia boleh angkat ni. Dia boleh angkat dia punya kepala dia. Kuat. Kalau yang tak minum itu, dia tak kuat. Yang kedua, dia mencerdaskan akal. Macam mana yang katakan cerdas akal? Kita tengok dekat mata. Nak tengok anak tu, pintar atau tidak, tengok sewaktu kecil. Kita tengok dia, dia tengok kita. Kita pusing kat ni, dia pun pusing juga. Cerdik budak ni. Sebab mata dia sudah pun ada connectionnya. Ya? Ada connection dengan otak. Dia sudah boleh melihat sebagainya. Jadi itu adalah di antaranya. Kemudian pula kita tengok anak yang suka menangis. Kenapa anak itu menjadi suka menangis? Sebab anak itu suka menangis kerana dia tahu ada ancaman. Ada bahaya. Jadi dia menangis. Menangis itu membuatkan dia selamat. Dia nak selamat. Jadi ibu kena faham. Bila anak menangis, jangan biarkan dia terus menangis. Kerana dia minta dia diberi secure. Minta dia dipeluk. Letak dekat dengan dada ibu. Sebagainya. Kalau menangis terus, apa yang akan berlaku? Hernia. Pasang surut. Atau hernia. Jadi menyebabkan pecah. Layer yang ada di bawah itu. Ya, akhirnya dia akan jadi hernia. Pasang surut. Kenapa? Menangis. Jadi jika kita menangis, kita nak buat apa? Anxiety boleh bagi. Tidak ada masalah kan anxiety kepada anak kecil, bayi, tidak ada masalah. Itu yang kita kena ingat. Ya, kita kena ingat bahawa salah satunya ialah ibu menjaga anak ketika dalam pantang. Biasanya pantang orang ambil 40 hari. Sekarang dah 90 hari dapat cuti dengan pihak kakak Malaysia. 90 hari cuti jaga anak. Ya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan ni, bahawa ibu itu yang pertama sekali ialah kalau dia ambil ikan haruan tadi, luka dia cepat sembuh. Yang kedua, kalau dia ambil pegaga, cepat sembuh. Yang ketiga, kalau dia ambil aloe vera, juga cepat sembuh. Jadi pegaga, aloe vera dan juga albumin ikan haruan ini cepat sembuh dia punya luka. Itu bagi ibu. Tetapi kalau dia sudah ambil itu, berartinya dia juga menyalurkan kepada anak kebaikan daripada herba yang dia ambil itu. Jadi oleh sebab itulah maka seorang ibu bukan sebarang ibu. Sama ada kita tahu atau tidak, apa yang sedang berlaku pada tubuh badan kita itu dipengaruhi oleh seorang ibu. Susu ibu. Susu ibu mengandungi satu bahan namanya oleic acid yang jaga anak daripada serangan kuman atau virus. Anak tak kena demam, anak tak sakit sebab ada oleic acid. Jadi oleh sebab itu oleic acid ini ada dalam VCO, virgin coconut oil. Jadi oleh sebab itu maka boleh tak kita gunakan VCO ini untuk anak-anak yang demam? Boleh. Perlu makankah? Tak perlu. Hanya sapu saja dengan minyak VCO. Ya, sebab apa? Minyak VCO itu ada oleic acid sama seperti ada dalam susu ibu. Masya Allah. Apa tak lagi kalau kita ambil kita sapu di perut betis. Itu adalah yang terbaik. Masya Allah. Ya. Jadi seorang ibu bukan sebarang ibu. Okey, seterusnya saya nak sebutkan lagi. Jadi anak ini yang duduk di dalam perut mak ini yang mewarisi perasaan ibunya itu juga, macam mana kita nak damaikan dia, nak tenangkan dia, nak buat dia jadi happy, nak buat dia keluar dia senyum. Maka ibu kena ambil vitamin C. Vitamin C itu kita ada vitamin C yang alami. Ya, yang kita buat daripada pink guava. Kita spray kat muka, spray bawah mulut. Ya, dan kita spray di hidung kita ini, dia tak jadi sinusitis. Itu di antaranya kelebihan. Dia tak jadi demam. Selalunya kita diskredit. Apa yang masukkan diskredit? Selalu mana rendah. Oh, ini dia kata pink guava. Jambu batu. Di rumah aku pun banyak. Itu diskredit. Sedangkan dunia sudah mencapai satu
standard bahawa orang yang kena demam denggi berdarah boleh bagi virus yang itu boleh dikalahkan dengan pink guava jus. Kita masih lagi duk kata boleh tak boleh, boleh tak boleh. Itu yang Pak Ina sebutkan. Bahawa seorang ibu bukan sebarang ibu. Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah maka apabila anak itu sudah besar. Hari ini masyarakat kita berhadapan dengan satu gangguan besar kepada anak-anak kita. Iaitu handphone, gadget, filem, internet. Kesemua ini membuatkan anak-anak kita terpisah dengan kita. Seolah bukan anak kita lagi. Ini anak HP, anak handphone. Ini anak gadget. Bukan anak kita lagi. Pengaruh perasaan di dalam gadget tersebutlah yang mempengaruhi next selepas anak itu dilahirkan. Sayang ya. Tadi di dalam perut ibu dia, kita dapat kontrol, kita dapat jaga. Tapi bila dia keluar, kita bagi dia guna HP, pada ketika itu kita sudah pun melepaskan perasaan itu bukan pada kita, tapi kepada gadget yang ada. Kita akan kerugian berkali-kali kerugian. Sebab harapan kita anak yang akan menjadi permata hatiku. Sudah tak jadi permata hatiku. Anak itu akan menyebabkan air mata kita bercucuran. Anak itu akan menyebabkan hari senja kita dalam kesedihan. Kita mahukan anak kita pada hari senja itu menziarahi kita, bertanya tentang kita, ya, duduk bersama kita. Mereka tidak lagi bersama kita. Mereka sibuk dengan HP. Mereka sibuk dengan gadget. Jadi kita hilang anak di dalam genggaman kita. Jadi oleh sebab itulah maka seorang ibu bukan sebarang ibu. Apa yang dia mesti kena buat itu? Dia mesti cepat-cepat tangkas, berlari. Seperti mana yang pernah berlaku, seorang anak kecil jatuh di dalam zoo yang ada harimau. Ibu dia terjun. Ibu dia tak fikir dah harimau nak makan dia. Tapi kerana anak, dia sanggup terjun untuk menyelamatkan anaknya. Sama begitu anak yang sedang dibelenggu dan dimainkan perasaan dan emosinya dengan gadget, maka ibu harus tangkas menyelamatkan anak. Harus cepat menyelamatkan anak. Seorang ibu bukan sebarang ibu. Bagaimana cara dia? Masya Allah. Hari ini Pak Haji berjalan di 2 buah pesantren. Kita tengok bagaimana pesantren, salah satu maka menyambut hari santri. Yang mana hari santri ini ialah apa disebutkan sebagai di mana santri itu pernah menjadi pejuang. Bangkit sama-sama berjuang untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Masya Allah. Hari santri disambut. Terbaik. Pengkalan yang terakhirnya ialah pesantren. Baik, kalau anak kita tak ikut pesantren, anak kita duduk sama teman-temannya, duduk di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi tembok, bawa motor di malam hari, duduk entah dengan siapa mereka hidup, duduk. Apa nasib kesudahannya? Kesudahannya, kita tidak nampak satu jalan akhir yang akan jadikan kita bahagia. Jadi seorang ibu bukan seorang ibu. Dia harus bangkit cepat menyelamatkan anaknya. Kalau ibu lihat anak tenggelam, dia akan selamatkan anak itu. Walaupun dia tak pandai berenang, dia akan terjun juga. Dia tak mengirakan tentang nasib dia. Begitu juga ketika ibu melihat anak-anak sudah terbabit dengan 5G dengan 4G. Macam mana nak bagi hilangkan itu? 2 cara. 2 jalan. Satu, kita kena hilangkan kesan medan tersebut dengan menggunakan 5G spray. Satu produk baru yang kita buktikan nanti. Yang kedua, anxiety dan super brain. Diberikan minum kepada anak tersebut. Jadi kalau sudah dalam kandungan kita protect dia,
Kita jadi shield, kita jadi pelindung, kita jadi nak jaga anak tu. Kenapa bila sudah terlanjur, sudah keluarnya anak itu sudah besar, jadi remaja, jadi anak-anak muda, kenapa kita tidak selamatkan mereka? Oleh sebab itu, seorang ibu bukan sebarang ibu. Dia harus melihat dengan mata yang terbuka, dengan telinga yang sentiasa mendengar. Hari-hari cerita pasal bagaimana dia nak protect anak kesayangannya ini. Subhanallah. Nanti ada orang pula tanya, Pak Haji, kenapa Pak Haji cerita dia ibu saja, kenapa tak cerita pasal ayah pula? Tak bolehlah. Tajuk malam ni, seorang ibu bukan sebarang ibu. Jadi Pak Haji cerita pasal ibu sajalah. Kalau cerita pasal ayah pula, nanti tajuk kedua, seorang ayah bukan sebagai sebarang ayah. Lagu yang Habib menyanyikan itu kan tuju pada ibu. Bukankah lagu itu ayah berpesan kepada anaknya bahawa ibumu itu bukan sebarang ibu. Cerita dia pasal ibu. Jangan duk malah ni pula dia kata, Pak Haji kenapa lah tak cerita pasal suami pula ni, duk cerita pasal isteri ya. Nanti jangan buruk sangka dekat Pak Haji. Ya, jangan ada buruk sangka ni banyak. Tak bagus buruk sangka begitu. Tunggu. Seorang ibu bukan seorang ibu. Sekarang kita dengar sekali lagi Habib nak menyanyikan lagu ni. Kita dengar, kita menghayati. Ini ialah ayah yang tunjuk, wahai anakku, wahai permata hatiku, ini adalah ibumu, ini bukan sebarang ibu. Silakan Habib. Hai anak permata hatiku, dengar bicara dari ayahmu. Seorang ibu seperti ibumu, bukan sebarang ibu. Wahai anak permata hatiku, ku timang di kau sejak kecilmu, hingga dewasa engkau menentu. Pilihlah hidup di jalan yang satu. Ya. Pilihlah hidup di jalan yang satu, maknanya di jalan Allah. Menjadi sebagai seorang Muslim yang baik. Ya. Jadi pesan ayah dekat anak dia. Anak dia itu dia sayang anaknya. Walaupun dia tak berjumpa, walaupun dia tak boleh bersama-sama, dia tak boleh melihat. Anak itu membesar. Ya. Banyak orang yang jadi begitu. Tetapi kasih sayang dia, ingatan dia tetap dengan anak dia. Kok macam mana ending dia, dia tetap akan ingat anak dia. Nah, pesannya apa dia? Pesan dia, kamu tengok ibumu itu bukan sebarang ibu. Kamu kena tengok macam tu. Bila kecil, ditimang-timang. Bila dah besar, kamu yang menentukan satu perjalanan. Tetapi perjalanan apa? Perjalanan yang satu. Perjalanan yang diredai. Ya Allah. Itu adalah antaranya. Jadi, seorang ibu bukan sebarang ibu. Ibu itu menjaga anaknya. Mau dijadikan anak itu sebagai sesuatu yang menjadi, sebagai sesuatu yang membanggakannya pada hari tuanya. Jadi, Masya Allah. Jadi herba kita ini, ada beberapa herba. Yang pertama, kita guna radio IQ. Ni, kenapa ibu-ibu tak mau beli radio IQ ni? Radio EQ. Ya. Radio IQ ini mengandungi pegaga, cingko bilawa, buah tin, buah
kismis, buah kurma. Ini ada satu lagi herba. Pak Ji kata, Pak Ji janji ya, nak masuk sijil herbalis nanti, Pak Ji cerita. Pokok apa? Semua orang terkejut ni. Pokok apa yang kita gunakan? Ini sangat baik untuk otak. Cuba kita lihat. Bila otak itu menjadi pintar dia dalam produk yang halal, dia jadi berakhlak. Kalau dia biasa duk makan makanan yang haram, pintar tak ada akhlak. Sebab tu Lee Kuan Yew pernah mengatakan, aku berjaya membawa Singapura ini menjadi negara maju. Tapi aku tak berjaya untuk menjadikan masyarakatnya itu religious value yang ada nilai agama. Orang tua, ayah tua itu dia pesan dalam hidup. Ayah dia pesan, kalau kamu nak kawan, kamu berkawan dengan orang yang boleh bagi kekayaan pada kamu. Bila ayah dia tua, dia tinggalkan ayah dia. Pasal apa? Sebab pesan ayahnya itu. Ayahnya sudah tak boleh bagi kekayaan pada dirinya. Dia tinggalkan. Tinggal di rumah orang tua-tua. Sama seperti di barat. Barat yang mengatakan orang tua-tua ni lebih baik aku memelihara seekor anjing daripada memelihara seorang. Pasal apa? Anjing tahu membalas budi. Anak tak tahu membalas budi. Jadi oleh sebab itulah maka jangan terlupa ambil radik IQ. Baik, alhamdulillah. Pada malam ini Pak Ji nak jawab ada 9 soalan yang telah terkumpul. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Pak Haji. Gagal ginjal, HB rendah. Kalau nak suntik hormon, erythropoietin, ikhtiar herba, sudah pakai AGHT umum. Hemospray, akali spray, herba apa yang bisa menghidupkan ginjal akan dapat memproduksi hormon itu lagi. Ini kena gunakan alkali super. Ada 2. Satu alkali super, satu alkali biasa, mild. Kita gunakan alkali super. Alkali super ini dia baik untuk ginjal, jantung, darah tinggi dan juga baik untuk kecil manis. Kita kena ambil yang tu. Ya, sebab apa? Sebab penyakit ginjal, penyakit jantung, darah tinggi dan kecil manis semua datang daripada kerosakan di perut. Ada orang kata bukanlah Pak Haji. Ini bukan kerosakan di perut, tapi kerosakannya itu. Kalau kencing manis itu di pankreas. Pak Haji tahu itu pankreas, aku tahu. Tetapi kenapa berlaku kerosakan di pankreas? Kerana perut itu kurang good bakteria. Perut itu kurang good bakteria. Macam mana? Sebab apa dia kurang good bakteria? Sebab dia tak ada prebiotik. Dia harus kita berikan dengan apa? Kita bagikan dengan akali spray. Supaya, insya-Allah. Okey, yang kedua puting payudara, pria sakit sudah dicek, doktor cuma normal, hormon katanya tak ada ubat. Saya sudah ikhtiar spray Rawako belum sembuh, apa masalahnya tu Haji? Solusinya macam mana? Boleh tak terjadi seorang pria kena breast cancer? Boleh. Tapi bukan semua, dalam 5% saja. Ya, ada seorang pria boleh kena breast cancer. Pak Haji dulu ada seorang yang jadi guard dekat kilang kita di Jejawi. Dia kena breast cancer. Ya, itu ada antaranya. Apa yang kita nak gunakan? Salah satunya kita gunakan shark. Shark catalyst. Ya, kita gunakan awal lagi shark catalyst itu untuk breast cancer. Soalan yang ketiga, Assalamualaikum. Anak lelaki usia 9 tahun sudah lebih 1 minggu dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma kerana tetanus. Ya, tetanus. Mohon arahan Tuan Haji, apa herba yang bisa diberikan? Masya Allah. Ini anak lelaki ini umur 9 tahun telah koma. Koma itu sudah 1 minggu. Pak Haji baru saja berjumpa dengan satu kes orang koma. Paling baik herba kita HE7. Kita tetes dengan wave. Kita spray dengan SGH2 yang warna merah. Itu dia
yang kita berikan. Tetapi kalau kita tak mau guna yang tu, boleh tak guna yang lain? Ada. E-spray. E-spray yang di-spray kat sini. Bagi batuk pula hari ni. Ini batuk kering ke batuk basah ke batuk. Batuk ni macam-macam batuk lah. Batuk orang kaya, batuk orang miskin, batuk orang susah hati, batuk orang senang hati. Macam-macam batuk. Okey, minum dulu. Bismillah. Okey, baik. E-spray. E-spray boleh kita gunakan. Kita spray kat belakang ni. Ya, juga sangat baik untuk pergi ke otak. Jangan kita lupakan. Soalan yang keempat, mata kiri saya, pembuluh darah pecah. Pecah. Saraf putus sehingga banyak darah di retina belakang. Darah kuku. Belakang retina mata. Sudah pakai rawako dan wave. Kadang terang kelihatannya seperti kabutnya minggir ke samping. Kabutnya pergi ke tepi. Kadang-kadang seperti ke tengah menutup penglihatan. Apakah sedang proses pembersihan darah untuk diserap dalam tubuh dan dibuang? Pundak dan leher rasanya sering kaku dan pegang. Saya ada diabetes dan tensi tinggi. Ini Pak Ji katakan akali super. Ya, insya-Allah. Okey, yang kelima, ibu umur 85 tahun gatal-gatal di seluruh tubuh yang menjadi di kelopak mata dan matanya berair. Lutut keduanya sakit, jalan pakai walker. Herba yang sudah diamalkan, rutin AGHT, rawako, radik IQ, MPH, tetapi tak mau lega lagi. Lutut ni Pak Ji dah sebut dah. Kolagen. Kolagen apa? Radik kolagen. Kolagen itu tirik daripada sirik ikan. Baru-baru ni ada orang hubungi Pak Ji. Dia ada sisik landak. Dia tanya nak beli tak sisik landak. Yang kemudian dia ada kalajengking. Sebut kalajengking. Nak beli tak? Pak Ji takut ni. Buat apa kulit landak ni? Buat apa dia punya kalajengking? Kalajengking tu kalau dia gigit kita pun sakit. Tapi dia ni sebut nak buat apa? Dia tak mau. Tapi Pak Ji tahu cara orang-orang dulu guna. Dia gunakan sebagai minyak untuk hilangkan racun. Kalajengking tu dia ambil, dimasuk dalam cuka. Sampai dia hancur, cuka tu dijadikan sebagai sapu kalau kita disengat oleh kalajengking. Tapi Pak Ji tak nak. Tu, banyak lagi cara yang lain selain daripada itu. Baik, jadi oleh sebab itu maka kita lihat. Mohon izin bertanya Tuan Haji, laki-laki usia 46 tahun. Tulang belikat retak. Kerana kecelakaan lalu lintas. Sesak di dada, tak bisa duduk sendiri. Apa herba dirikan? Tulang belikat. Tulang. Ilmu menyambung tulang ni bukan ada kat Sipiton. Kalau orang Indonesia dia kata cerita Sipiton lah Pak Ji. Dia boleh sembuh cepat ya. Dia patah-patah dia boleh sembuh balik. Bukan. Ilmu ni ada dalam ilmu pengobatan kita ada. Bagaimana nak menyambungkan tulang yang patah, tulang yang retak? Rawako. Spray di tempat tu. Spray di tempat yang retak tu. Ya Allah ya Rabbi. Kalau dia patah di sini, spray tempat tu. Di samping kita ambil bersama dengan moringa. Tu je. Tapi sabarlah. Ya, sabar kita menggunakan itu. Jadi kemudian soalan yang ketujuh, mohon izin bertanya Tuan Haji. Anak usia 13 tahun, lubang hidung bahagian kanan ada polip. Polip. Setelah dioperasi ternyata tumbuh tumor. Dah pula tumbuh tumor. Operasi buat apa? Kenapa nak operasi? Ya. Jadi setelah dioperasi ternyata tumbuh tumor, sudah dioperasi dan hilang. 1 tahun kemudian muncul seperti daging lagi di tempat yang sama. Anak berasa buntu, sulit untuk bernafas. Kerana ada di pondok, jadi selama ni hanya disebut IMS dan radik bunyi hitam. Apa herba yang mesti diberikan? Polip ini berlaku dalam hidung.
daging tumbuh. Nak melafaz tak boleh lah. Dia tutup lubang hidung kita. Nak melafaz macam mana? Boleh jadi kat telinga. Cara dia nak bagi dia gugur, kita kena pecahkan dia. Cara pecah dia apa dia? Spray dengan atau ambil apa disebut sebagai syak ketulis. Ambil saja syak ketulis. Tapi ingat, bila kita ambil syak ketulis, darah akan keluar. Jangan kita takut pula. Kita kata, kenapa aku ambil syak ketulis, darah keluar? Darah keluar sebab polip tu pecah. Kalau pergi ke hospital tak ada cara nak memecahkan polip. Tak ada. Dia kena buat operation. Ya, dia kena buat operation. Yang ada sifat memecahkan ini adalah herba. Pertama, syak. Yang kedua, untuk memecahkan guna cendawan susu harimau. Tapi nak cari mana cendawan susu harimau? Ada kapsul yang kita keluarkan. Cuma apa yang nak sebutkan dekat sini, boleh tak pecah? Pecah. Dan dia keluar apa? Dia keluar darah. Bila keluar darah, orang tu takut. Dia berhenti. Oh, tak boleh ke tu? Dia kena teruskan. Sebab sampai satu hari dia pecah semua. Seperti bisul pecah. Dia keluar darah banyak dan sebagainya. Menandakan apa? Polip tu pecah dan hilang. Dan gugur. Itulah dia syak ketulis. Sangat tinggi pengobatan herba ini. Tak perlu operasi. Kalau operasi, bisa naik balik. Tuan, kita tak buang akarnya. Akar dia tu macam bibit tu. Dia naik balik pokok dia. Macam mana nak buang akarnya itu? Kita ambil syak ketulis. Itulah di antaranya. Jadi sebab itulah maka kalau kita jadi macam tu, kita boleh gunakan syak ketulis. IMS dia boleh guna, persamaan boleh guna. Baik. Soalan ke-8. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya nak tanya, dah sebulan lebih saya selalu batuk. Sampai sekarang masih batuk dan rasa sakit bahagian dada sebelah kanan. Kanan, belah ni. Belah kanan. Belah ni, bukan belah ni. Belah ni belah jantung, belah kanan. Dan kalau saya baring tidak boleh sebelah kiri. Terus rasa sesak nafas. Saya boleh mengiring ke sebelah kanan saja. Setiap kali bila batuk, keluar kahak. Doktor sahkan tiada TBC. Tidak menyakit TB. Saya dah minum syak ketulis dan spirina. Tolong Tuan Haji, apa herba yang sesuai? Dengar sini betul-betul. Yang ni yang Pak Haji nak suruh pergi belajar sijil. Sebab duk tanya. Pak Haji dah jawab banyak kali. Tapi tanya lagi. Tapi okeylah tanya. Bukan ada salahnya. Tapi baiknya kalau pergi ikut sijil. Orang yang batuk tanpa berhenti non-stop ini bukan pasal TB. Kadang-kadang kerana suhu panas terperangkap dalam tubuh badan. Kadang-kadang suhu sejuk terperangkap dalam tubuh badan. Kena tanya dia, nak minum air apa? Tak rasa nak minum air apa? Nak suka nak minum air panas? Sejuk. Terperangkap. Nak minum air sejuk? Panas yang terperangkap. Apa makna panas terperangkap dalam badan kita ni pula? Haji, cerita dia ni tubuh badan kita tak boleh buat balancing. Soalannya, kenapa tubuh badan kita tak boleh balancing? Sebab masalahnya darah kita itu terlalu asid. Jadi ubatnya apa? Akali. Akali mana? Kadang sebulan dah duduk batuk begitu, kenalah gunakan akali super. Pergi batuk je tapi hari ni orang kata batuk orang kaya. Ya. Tak apa, batuk orang kaya tak apa, insyaAllah. Cumanya apa yang Pak nak sebutkan sini, maka kena ambil akali super. Terbaik akali super. Cuba tengok. Hilanglah tu. Besok kalau habis buku saya itu. Masya Allah. Soalan ke-9, ibu saya mengidap penyakit thyroid, hyperthyroid. Kelebihan hormon tiroksin. Dia makin kurus dan lemah. Memang betul lah. Hyper ni, dia makan banyak pun dia kurus. Pak Haji dulu ada seorang tu, Pak Haji kenal. Makan banyak tapi kurus. Kita makan, dia jadi gemuk. Dia makan jadi kurus. Pasal apa? Dia hyper. Ya, hyperthyroid. Dia juga ada tekanan darah tinggi. Selalu mabuk-mabuk. Dalam masa yang sama, ibu saya juga menghadapi eczema. Sakit kulit.
Ni macam mana kita nak pergi ni. Tengok dia ni macam mana. Hyper ada link tak dengan sakit kulit, eczema. Saya sudah berikan kopi radip merah dan hitam. Apa lagi herba yang patut saya berikan penyakit-penyakitnya? Yang pertama kali, ini penyakit dia, Pak Haji nak sebutkan, penyakit ni penyakit stres. Orang yang kena hyperthyroid, tak maaf ya, Pak Haji sebut ya, kadang-kadang matanya keluar terjojol. Malam tak boleh tidur, panas. Dia jadi obses, nak marah. Perasaan dia tak menentu, sedih dan marah berganti-ganti. Kesannya apa? Kesannya begitu. Keluarlah eczema kat kulit ni. Jadi ubatnya ialah shark catalyst bersama dengan minyak BCO. Minyak BCO. Itu yang selalu Pak Haji gunakan. InsyaAllah. Sembuhlah dengan izin Allah. Boleh tidur malam lah. Dan insyaAllah. Ya. Baik. Masya Allah. Okey, kita tengok soalan yang ke-10. Mohon arahan herba yang tepat untuk membantu petugas perawat kesihatan, nurse yang rutin shift malam agar tidak cepat kecapekan saat kerja dan tidak sakit kepala kerana kurang tidur. Kurang tidur ni kok macam mana dia tak sihat? Tak sihat. Kecuali kalau dia ambil human growth hormone. Tidur walaupun setengah jam, dia rasa puas sangat. Apa tu? HT umum. Itu dia untuk dapat tidur. Kalau kita tak mau itu, anxiety dan super brain. Balik ke rumah, walaupun kita kerja waktu malam, shift malam, waktu pagi kita nak tidur sekejap, gunakan anxiety dan super brain. InsyaAllah. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji, mohon saran. Anak saya 1 bulan lalu digigit kucing, dibawa rumah sakit, disuntik anti tetanus. Kencing gigi. InsyaAllah. Bekas gigitan yang kecil bernanah, tapi setelah nanahnya hilang, bekasnya ada timbul benjolan kecil di kulit bekas gigit. Luka sudah sembuh, tapi bahagian jari telunjuk setiap kena air mani menjadi berwarna biru. Sampai sekarang menggigil, pernah pingsan. Apa rawatannya? Ini Pak Haji dah cerita lah. Pengalaman Pak Haji jumpa orang yang digigit kucing. Kucing yang ada bakteria. Adalah air liur dia tu. Bila dia gigit dia, kadang-kadang kita berubat sembuh pun dia tak sembuh. Ada yang luka yang pernah Pak jumpa dulu dekat Sungai Petani. Luka dia kata macam-macam dah buat. Tapi kaki dia tak mau sembuh. Asal kena gigit dengan kucing. Itu dia antaranya. Tapi Pak Haji bagi apa? Minyak penawar rimba. Pergi cari minyak penawar rimba. Kita ada keluar tu, minyak penawar rimba tu. Ambil minyak tu, basahkan dengan kapas, letak di tempat yang kena gigit tu. Dan ambil minyak tu, masuk ke dalam air suam. Minum. Sebab gigitan kucing itu bahaya. Macam ular. Bisa beracun. Kucing dengan anjing gigit. Kalau kucing tu ada bakteria, bahaya. Bahaya sekali. Tapi hilang bisa, tegal biasa. Kenapa? Kita ada minyak penawar rimba. Jangan lupa minyak penawar rimba tu. Kena ada dekat rumah. Okey, soalan yang terakhir. Assalamualaikum Pak Haji. Bayi 1 bulan lebih, kalau mau tidur malam, tak mau diletakkan di tempat tidur. Mesti harus digendong atau dipangku jika nak tidur. Ini dah satu perkara ni. Memang betul tak? Memang betul bahawa bayi itu, ya, untuk pengetahuan, bayi itu kalau sudah kita gendong setiap malam, kita letak dia tak mau tidur. Sebab kita dah biasa ajak dia macam tu. Itu adalah di antaranya. Jadi macam mana kita nak bagi tidur dia satu? Itu kita spray kat muka kita. Spray kat siapa? Spray kat muka kita. Bukan kat muka baby tu. Kat muka kita mak. Apa dia? Anxiety. Atau super brain. Spray kat muka mak tu dengan dia di bawah lidah. Pak Haji dah sebut tadi. Seorang ibu bukan seorang ibu. Apa yang dimakan oleh ibu, apa yang diambil oleh ibu, semua akan ditransferkan kepada anak. Anak boleh tidur.
Sebagai saya contoh ya, bagi saya contoh. Kalau di Malaysia ada satu set bersalin, set yang akan diambil oleh wanita lepas bersalin. Dia panggil set bersalin. Kita juga buat set bersalin itu ada macam-macam. Ada 7 anginnya, ada teh herbalnya untuk hilang luka, ada makjun A, ada kapsul A, kapsul B. Ya, kemudian ada minyak babynya, dan minyak bubutnya untuk ibu. Baik. Tetapi kalau orang tu tak pandai buat herba, dia pakai guna sendiri, dia ambil rampah ratus dia buat, mata anak tu tak boleh buka. Bertahid dia kat sini tu. Panah dan sebagainya. Kenapa? Sebab ni. Susu ibu. Ibu yang makan ubat lepas bersalin. Kesannya kepada ini. Sama juga budak-budak tak milenial malam. Tak payah bagi ke anak-anak tu. Ibu tu ambil. Nanti anak tu akan tidur. Dengan izin Allah. Baik, Pak Haji kira cukup setakat tu ya. Sebab dia nak batuk. Tu batuk lagi. Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.